Baik, kita boleh teruskan hari ini kuliah hadis Kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke-998. Siapa bu? 99? Oh, 698. 698. Okay. 698. Nah, siapa nak mula? Boleh seorang mula? Siapa boleh mula? Ada tak boleh mula? Ya. Dari Abi Hurairah al-Ansari dan ditanya dari Rasul dari Ansar katanya dia menyebut dosa tahun yang lalu dan yang akan datang dan ditanya tentang Syawal Asyura katanya orang datang kepada Allah aku dibangkitkan dan diturunkan wahyu atasnya Ya. 698. Baik, ya. 698 ni berkaitan dengan puasa sunat, ya. Puasa sunat dan puasa yang dilarang. Jadi dan puasa yang dilarang. Baik. Sekarang ni kita catatkan dulu ni 698 ini. Hadis sah. Matan dia dianjurkan puasa pada hari Arafah, 10 Muharram dan hari Isnin. Hukum sunnah. Baik. Saya masuk mula. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini datang dari Abi Qatadah al-Ansari. Bahawasanya katanya Rasulullah SAW, Su'ila an saumi yaumi Arafah. Ditanya dari hal puasa hari Arafah. Ya, faqala. Ia bersabda katanya, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ia dapat menebus dosa tahun yang lalu dan akan datang. Wa su'ila an saumi yaumin Asyura. Dan ditanya dari hal puasa hari Asyura. Asyura ni daripada perkataan 10 ya. Asyarah. 10. Itu nama Asyura atau 10 Muharram, ya. Nama Asyura tu daripada Asyarah 10. Ya, bila ditanya dari hal puasa Asyura ini atau 10 Muharram, faqala, ia bersabda katanya yukaffiru sanatal madiyah. Dia dapat menghapuskan, ya, katanya dapat menebus dosa tahun yang lalu. Sanah tu tahun, madiyah tu yang lalu atau yang lepas, ya. Wasulan saumi yaumil isnain. Dan ditanya dari hal puasa hari Isnin. Faqala, Nabi jawab apanya? Zalika yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari aku dilahirkan padanya. Wa bu'istu fihi, dan aku telah bangkitkan atau diutuskan padanya. Wa unzila alayya fihi, dan diturunkan wahyu padanya.
maknanya bermula daripada Isnin. Nabi dilahirkan, Nabi diutus jadi Rasul, Nabi juga dia diberi wahyu jatuhnya pada hari Isnin. Ya. Jadi sebutan hari ini berarti zaman Nabi dah ada lah. Yang dikatakan hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu macam tu, zaman Nabi tu dah ada. Ya. Itu dikatakan bahawa Arab dia menyebut ya, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5. Ya. Itu dikatakan Ahad. Ahad kan makna wahid. Ahad tu satu. Isnain ni kan isnani. Isnain 2. Ya, Rabu tu Arbi'ah 4. Khamis perkataan 5. Ya. Jumu'ah hari berhimpun. Sabtu Sittah hari 6. Kan ada bangsa lain dia menyebut hari-hari itu dengan hari 1, hari 2, hari 3 ya. Tapi hanya hari Jumaat tak disebut hari 6. Ya, dia terus hari 6-nya ialah Sittah pada hari Sabtu. Hari Jumaat disebut Jumaah, tak disebut hari 6. Jumaah ni mana berhimpun. Ya. Berhimpun untuk solat Jumaat. Ya. Itu mana kelebihan ya puasa sunat ni. Lagi sambung 699 dari orang yang sama pun tak apa kalau nak baca. Yang lain boleh semak. Baca dari Abi Ayub. Siapa nak baca lagi? Mic tak buka kot. Buka mic lah. Mic dia tak buka. Dah, baca. Tak dengar. Baca. Okey. Dari Abi Ayub. Hilang suara. Aja arti tak ada suara. Tak ada suara. Suara tak keluar. Salam. Baik ya. Catatkan. Ada suara latar lah. Catatkan ya. Hadis 699. Hadis sah. Matan. Dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hukum sunnah. Hukum sunnah. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, an Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan, summa atba'u sittah, kemudian diikuti dengan 6 hari. Sittah, min Syawalin, daripada 6 hari daripada bulan Syawal. Karena kasyamid dahri, seperti puasa setahun. Hadis riwayat Muslim.
yang kita nampak orang-orang Kelantan lah, tapi yang biasanya yang tua-tua lah, yang muda-muda pun lebih kurang dekat sini juga. Jadi yang tua-tua ni biasanya dia akan hari raya lepas puasa 6. Kalau di Kelantan ni, orang-orang tua dia benar-benar dia buka 1 Syawal. 1 Syawal dia buka, 2 Syawal dia dah puasa. Dia dah jadi kebiasaan. 2 Syawal dia puasa sampailah 6 hari. Kemudian lepas 6 hari tu baru dia buat raya betul. Di Kelantan dan juga di Terengganu pun macam itulah, sebahagian di Terengganu. Dia tak sama di tempat-tempat lain. Tapi itu ikutan tu bagus jugalah, sebab suasana puasa tu masih ada lagi. Tapi biasa di tempat kita ni, kalau nama hari raya, macam-macam ujian. Nak puasa, jamuan sana, jamuan sini, undangan sana, undangan sini. Kadang nak dapatkan 6 hari berterusan pun susah. Selang. Kalau dapat dibuat terus macam tu, seronok lah. Lepas habis 6 hari, baru raya. Jadi 1 Syawal jangan puasa. 1 Syawal tu haram puasa. Jadi lepas tu puasa sampai 6 hari. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW, ini barang siapa puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari daripada Syawal seperti puasa setahun. Sebab kita kebaikan satu. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10. Dibayar dengan 10. Kemudian 10 kali 3 300. Kali 30, sorry. 10 kali 30 dah 300. 6 kali 10 dah 60. Jadi 1 tahun 360 hari. Jadi kalau kita puasa Ramadan dah ada 300. Campur 6 hari dah 60. Jadi 360 hari. Artinya itu dikatakan kalau kita puasa Ramadan diiringi dengan 6 hari, seperti kasiyamid dahri, seperti puasa setahun. Itu kiraan dia macam tu. Bukan senang nak puasa setahun, tetapi seperti puasa setahun. Mana perumpamaan tu macam orang puasa setahun lah. Tapi hanya pada bulan Syawal saja. Dia tak boleh diqadha pada bulan lain. 6 hari tu, mana 6 hari bulan Syawal. Dia tidak boleh diqadha pada hari-hari bulan yang lain. Okey, siapa lagi nak baca di selanjutnya, hadis 700. Silakan. Buka mic kalau nak baca. Baik, saya masuk mula. Hadis 700 catatkan hadis sah. Matan, dianjurkan berpuasa
di waktu berjihad. Hukum sunnah. Hukum sunnah. Baik. Dalam hadis ini diterangkan Nabi bersabda, dari Sa'id Al-Khudri katanya Nabi bersabda, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah." Tiada seorang hamba berpuasa satu hari pada jalan Allah atau fi sabilillah. Illa ba'adallahu bizalikal yaum an wajhina rasaba'ina kharifa. Melainkan katanya Allah akan jauhkan pada hari itu wajahnya daripada api neraka perjalanan 70 tahun. Sebab itu kalau ikut hadis ini hadis muttafaqun alaihi, tapi lapas Muslim. Jadi hadis ini yang kita dapat melihat dalam peperangan zaman Nabi SAW, banyak berlaku pada bulan puasa, bulan Ramadan, dan mereka berpuasa ketika berperang fisabilillah. Mereka berpuasa. Jadi dan banyak kemenangan-kemenangan yang telah diperolehi daripada hasil mereka berjihad tadi dengan berpuasa. Jadi kelebihannya, kalau dia berjihad fisabilillah ni, dia berpuasa, dia punya kelebihannya, Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Bayangkan kita berjalan 70 tahun. Dah sampai mana dah? Daripada utara sampai selatan. 70 tahun dah lebih dah. Habis satu Malaysia ni. Baik. Artinya neraka itu langsung tak ada dalam pandangan dia. Sebab apa? Dah jauh sangat. Dirinya dijauhkan daripada neraka 70 tahun. Mana langsung tak nampak neraka. Macam itulah kelebihannya. Baik, kita teruskan hadis 701. Siapa nak baca? Silakan. Dari Aisyah. Baik, ulang-ulang tak apa, siapa nak baca. Kalau tak bunyi tu mic tak buka tu. Silakan. Dari Aisyah. Tak apa, sila. Ya. 701. Hadis 701 hadis sah. Matan dia dianjurkan supaya puasa kita
Dianjurkan supaya puasa kita dan tidak puasa itu kurang lebih sama banyaknya. Hukum sunnah. Saya ulang. Dianjurkan supaya puasa kita dan tidak puasa itu kurang lebih sama banyaknya. Hukum sunnah. Baik. Semak semula. Hadis ini dari Aisyah. Sebab Aisyah yang paling rapat dengan diri Rasulullah SAW. Ya. Mana ketika jaga atau ketika tidur adalah seorang isteri yang paling rapat dengan suami. Maka Aisyah menceritakan, katanya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW katanya, yasumu hatta naqulu la yuftiru. Dia berpuasa sehingga kami katakan dia tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqulu la yasumu. Dan ia berbuka sehingga kami kata ia tidak puasa. Maknanya puasa dan tidak puasa Rasulullah SAW ni tak boleh nak diagak. Terkadang bila saya katakan, kata Aisyah, bila saya katakan dia puasa, tak puasa pula. Bila saya katakan tak puasa, dia puasa pula. Macam tu. Ya. Contohnya, Rasulullah SAW pergi ke rumah Aisyah, dia kata, ada tak makanan? Kata Aisyah, hari ni tak ada makanan apa pun. Oh, kalau macam tu aku puasalah. Ya, kata Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah pun datang rumah Aisyah, dia kata, ada tak makanan? Oh, ada, orang sebelah ada bagi, ya, macam keju lah. Ya. Macam bahasa kita keju. Ya. Yang dibuat daripada tamar dan susu. Ya. Bagi kat saya, lepas tu Rasul pun makan. Disangkakan Rasul tu puasa, tapi tak puasa pula. Macam itulah. Ya. Kata Aisyah lagi, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Kata Aisyah, aku tak lihat Rasulullah SAW sempurna puasa sebulan penuh melainkan Ramadan. Jadi jangan kita nak lebih-lebih dari Rasul. Kita puasa sunat pada bulan lain sebulan. Ya. Sedangkan Rasul, dia tidak pernah puasa genap sebulan kecuali Ramadan. Jangan kita nak mandai-mandai kita punya puasa bulan Sya'ban penuh sebulan. Rejab penuh sebulan. Ya. Ramadan penuh sebulan, dah 3 bulan. Ini tidak ikut sunnah. Ya. Mungkin kita nak mengharapkan pahala, ya, langsung kita tak dapat pahala. Ya, kerana apa? Puasa tak ikut sunnah. Sebab itu, boleh banyakkan puasa pada bulan Sya'ban, tapi tidak boleh genap sebulan. Nabi genap sebulan hanya Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Aisyah lagi, aku tidak lihat dia sebulan yang banyak berpuasa daripadanya pada bulan Sya'ban. Apa maksudnya? Jadi tidak pernah melihat Rasulullah SAW banyak puasa, melainkan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dia banyak puasa, tapi bukan satu bulan. Banyak puasa, maksudnya macam tu. Ya. Tapi bukan maksudnya bila banyak puasa tu maknanya genap sebulan, bukan. Sebab itu hadis ini jadi ukuran kepada kita. Jangan kita ikut orang tua-tua kita. Yang orang tua kita dulu, dia puasa ada Rejab, daripada Rejab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan. Ya, dia puasa Rejab dengan Sya'ban penuh. Ya, kemudian Ramadan. Ya. Bila ditanya, katanya dia nak melatih bulan Ramadan. Supaya dia puasa dulu. Ya. Tapi bila kita dah belajar-belajar, siapa yang
puasa genap 2 bulan berturut-turut. Orang bersalah bayar kifarah. Sebenarnya puasa 2 bulan berturut-turut itu adalah orang yang bersalah kerana membayar kifarah. Jadi kita janganlah ikut orang tu dulu. Mungkin dia bayar kifarah. Ya, jadi untuk tak menampakkan pembayaran itu atau kesalahan itu, dia berpuasalah daripada Rajab, kemudian Syakban, 2 bulan, berturut-turut, jadi habislah kifarah dia, sebab ada hukum-hukum yang wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau jima pada siang Ramadan, dan juga menziharkan isteri seperti ibunya, itu semuanya 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini. 2 bulan berturut-turut. Jadi, mungkin dia bayar kifarah. Yang kita nak cucu ikut dia atuk dulu, tak pernah tinggal 2 bulan ni. Contohnya. Padahal dia bayar kifarah. Kita tak tahu. Taklid je kat orang tua kita. Jadi kita kena taklid, tengok pada hadis. Nabi tidak berbuat demikian penuh puasa kecuali Ramadan. Okey, kita sambung lagi. Siapa nak baca lagi? Silakan. Hadis 702. Dari Okey, sila. Mic tak buka kot. Ada yang nak baca, mic tak buka. Nak tengok. Kalau mic merah tu tak buka tu. Okey, sila. Ya. Jadi hadis yang ke berapa ni? Yang 702 catatkan dulu. Hadis 702 hadis sah. Matan, dianjurkan puasa tiap-tiap bulan Qamariah. Dianjurkan puasa tiap-tiap bulan Qamariah. Tanggal 13, 14 dan 15. Disebut Ayyamul Bidi. Ayyamul Bidi. Baya dot ya. Ayyamul Bidi. Maknanya hari-hari putih. Hari putih. Hukum sunnah. Kalau yang rajin berpuasa, tiap-tiap bulan ada. Iaitu 13, 14, 15. Tapi bulan Islam jangan kalender orang putih. Kalender Islam. Sebab kalender Islam ni ikut Qamariah, ikut bulan. Waktu itu 13 tu, 14, 15 itu waktu bulan terang. Bulan tengah mengambang. Itu dikatakan Ayyamul Bid, hari putih. Kenapa dia sebut hari putih? Sebab terang. Dikatakan hari putih tu kerana putih tu makna bid tu makna putih. Jadi putih tu makna terang. Jadi kalau rajin berpuasa, ada tiap-tiap bulan, iaitu 13, 14 dan 15 Qamariah.
Jadi kalau kita nak, kalau jenis orang yang rajin berpuasa ni, tengoklah hadis-hadis berkaitan hadis-hadis sunat berpuasa. Jangan main bantai puasa ya. Yang tak ada sunahnya kita pun puasa. Rugilah. Ya, penat lelah kita, tak ada ganjaran buat apa. Ya. Sebab puasa kan ibadat. Bila ibadat tu mesti nak ada keterangan. Jadi bila tak ada keterangan kita buat, itu yang ya tidak ada pahala buat kita, penat je yang ada. Ya. Ini dikatakan hari bid, ya, hari putih. Ya. Lagi, siapa nak baca lagi? 703, ya. Hadis 703. Silakan. Dari Abu Hurairah. Tak apa, yang dah baca pun boleh baca lagi ulang-ulang. Ya, bahawasanya perempuan sahut padahal suaminya tidak mustaqabul alaih di Bukhari. ya, catatkan hadis sah. Hadis 703, ya. Hadis sah. Matan dilarang isteri berpuasa sunat tanpa izin suaminya. Hukum haram. Baik, ya. Semak semula. Ini dari Abu Hurairah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, katanya la yahillu lil mar'ati, tidak halal bagi seorang, ya, isteri antasuma wa zaujuha syahidun illa biizni, bahawa dia berpuasa sedangkan suaminya syahid, ni maknanya hadir, berada, illa biizni, melainkan dengan izinnya. Dan ditambah Abu Daud, ghairu Ramadan, selain Ramadan. Mana Ramadan ni tak payah minta izin. Ramadan nak puasa tak payah minta izin dengan suami. Itu dah kewajipan. Tapi kalau puasa-puasa sunat, Isnin, Khamis, ya, ataupun yang tadi 13, 14, 15, ya. Itu, ya, dia kena minta izin kalau ada suami, ya. Maknanya kalau dia puasa tanpa izin, itu haram, jatuh haram. Jadi izin tu menghalalkan, macam tu. Itu, ya, keterangan hadis 703. Baik, kita sambung lagi 704. Siapa nak baca? Sekejap. Okey, silakan. Siapa? Ulang balik siapa-siapa nak baca. Okey, dari Abi Said. Ya. Baik, catatkan 704. Hadis sah. Matan dilarang puasa pada 2 hari raya. Hukum haram. Baik, ya.
Nah, ini dah masuk kepada puasa yang diharamkan ya. Jadi puasa-puasa sunat tadi ya kita dah jumpa. Ini yang 2 hari raya ini adalah ya diharamkan kita berpuasa. Itu dikatakan di sini. Ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah naha itu daripada nahi, maknanya larang. An siyami yaumaini, berpuasa 2 hari, iaitu yaumil fitri, ya hari raya fitrah, ya hari raya ya fitri atau fitrah, wa yaumin nahri, dan pada hari raya korban. Biasa kita sebut hari raya haji, ya. Hari raya korban tu hari raya haji. Jadi kalau jatuh 1 Syawal, ingat ya, hukum dia haram puasa. Itu yang dulu kita kecoh pasal 1 Syawal. Negeri lain, jiran-jiran kita semua dah raya. Ya, kita tak raya pula. Ya. Jadi negeri itu lagi banyak daripada negeri kita. Bila kita Brunei, Indonesia, ya Singapura dah raya. Malaysia satu je tak raya. Jadi pelik tak? Jadi kecoh kita dulu. Ya. Besok tak tanya-tanya, jadi raya tak? Jadi raya tak? Tak jadi. Alah. Tapi kalau bila puasa pula, besok jadi puasa tak? Oh, belum lagi puasa. Bestnya. Macam tu. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tak jadi raya, memanglah mengeluh. Ramai yang mengeluh. Ya. Itu yang saya teringat lagi, peristiwa kita jadi serata ni, punca daripada Raja Johor dengan Raja Perak. Bila dia dah buat raya dulu, lain-lain pun dah kalang kabut. Negeri-negeri lain. Mula-mula di antaranya yang raya dulu banyak personal perseorangan. Sebab dia dah yakin dah masuk 1 Syawal, dia tak ikut kerajaan. Dia puasa, dia raya ya. Tapi tak resmilah. Sebab solat raya ni kita boleh tangguh, esok pun boleh solat. Macam tu boleh tangguh. Tapi jatuh atau yakin hari tu haram puasa, dia tak boleh puasa. Kalau dia puasa, dia dapat dosa. Sebab dia dah yakin. Jadi tak boleh dia puasa. Jadi dia tak puasa lah hari tu. Dia raya. Jadi bila teringat Raja Johor dah raya dulu dengan Raja Perak masa tu, barulah kalang kabut negeri-negeri lain. Akhirnya sekarang kan serata. Dia tak raya tak ada kecoh lagi. Besok raya tak ada kecoh lagi. Dulu kecoh pasal raya ni. Negeri-negeri lain dah raya, kita pula tak raya, pelik juga. Lala Cina kata, Tuhan lain kah itu? Indonesia sama Malaysia lain Tuhan kah? Tak sama ke Tuhan? Kan pelik juga kan macam tu. Boleh tak sama. Lain-lain orang punya raya sama, kita pula kecoh tak sama. Okey, kita teruskan lagi 705. Siapa nak baca? Boleh, silakan. Dari Aisyah. Bukan, dari Nubaisah. Dari Nubaisah Al-Ghazali. Baca. Sila. Mic tutup kot. Siapa yang nak baca, mic tutup. Tadi tak keluar. Okey, sila. Dari ya.
Baik, catatkan ya, hadis 705. Ya, hadis sah. Matan dilarang untuk selain mutamatti. Mutamatti. Tulis ya, mutamatti. Ya. Berpuasa pada hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukum haram. Hari-hari tasyrik ni dilarang, ya, dilarang untuk selain mutamatti. Artinya orang yang mutamatti ni tamatuk, tamatuk yang haji tamatuk. Orang haji tamatuk ni dia dilarang mana dia boleh berpuasa pada 11, 12 dan 13 tu. Ya, kan kita punya raya haji 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian 11, 12, 13 hari korban. Orang berkorban. Jadi, ya, yang tak dibolehkan, yang tidak dibolehkan selain, ya, orang yang tidak haji tamattu. Orang yang haji tamattu boleh. Boleh dia puasa. Hari yang ke-11 kerana nak membayar dam dan sebagainya. Ya, dia kena bayar puasa ke, dia boleh puasa. Tapi orang yang, ya, dilarang untuk selain mutamatti. Dilarang untuk selain mutamatti. Ya. Mutamatti tadi siapa? Orang yang haji tamattu. Ya. Orang yang haji tamattu. Itu di mana dilarang, ya. Dilarang untuk selain, ya, mutamatti. Berpuasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, jadi ya, haram. Itu adalah hari-hari korban, ya. Kan kita korban kan bersambung daripada 10 Zulhijjah, ya, 11, 12 dan 13. Itu mana waktu tu waktu, ya, orang berkorban, ya. Itu dikatakan ya, dilarang untuk selain mutamatti. Dilarang untuk selain mutamatti puasa pada hari-hari tasyrik. Sebab hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, kata Nabi. Ya, hari makan, ya, dan hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang tamattu boleh. Ya, orang selain tamattu tu mana dilarang puasa hari itu. Ya. Sebab hari itu dikatakan hari makan dan minum.
Okey ya, kita sambung 706. Okey, ha. Itu hari dikatakan hari Syak. Hari Syak lebih baik tak payah puasa. Hari Syak tu hari Syak tu elok tak, yang eloknya tak puasa. Ya. Yalah. 706 siapa nak baca? 706 siapa nak baca? Silakan. Yalah. Mempunyai korban diriwayatkan dia oleh Bukhari. Baik, catatkan 706 hadis sah. Matan, orang yang mengerjakan haji tamattu kalau tidak dapat membayar korban, boleh berpuasa pada hari-hari tasyrik. Dalam braket, lihat surah Al-Baqarah ayat 196. 196. Hukum sebagai satu ketentuan. Ya. Jadi, orang haji tamattu ni kan wajib dam. Ya. Jadi, kalau dia tidak dapat membayar korban, dia kena puasa. Jadi, khawatir nanti nak cepat balik, dia kena puasa kat sana. Ya. Berapa puasa dia? Iaitu 7 hari 3 hari 3 hari di sana dan 7 hari di kampung. Surah Baqarah ya. Cek balik nanti tersilap pula. Surah Al-Baqarah ayat 196. 196. Sorry, 196. Baqarah. Kejap. Nanti khawatir silap. Silap nanti ni. Saya cek balik. Nanti tersilap pula. 196 ayat dia. Sekejap ya, saya cek dulu. Okey. Ni ayatnya 196 ya. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyam fil haji wa sab'atin iza raja'tum. Maka barang siapa tidak ia dapati untuk berkorban, maka berpuasa 3 hari di dalam pada haji. Maknanya ketika dia berada di sana 3 hari ya. Wa sab'atin iza raja'tum, dan 7 hari apabila kembali ke kampung. Tilka asyaratun kamilah, itu 10 sempurna.
Mana bagi mereka yang tak ada kemampuan nak beli seekor kambing, sebab Haji Tamattu ni kena dam, kena bayar seekor kambing. Jadi kalau tak mampu, dia puasa kat sana ya, 3 hari, balik kampung tambah 7 hari. Maka ia jumlahnya asyaratun kamilah, 10 yang sempurna. Ya. Itu surah Al-Baqarah disebutkan dalam surah Al-Baqarah mengenai dam ni. Denda dia kifarah. Berapa hari kat sana? 3. Sebab itu khawatir nanti kalau dia tak puasa pada hari tasyrik, kena penerbangan yang awal, tak sempat pula puasa. Sebab itu hari tasyrik orang tamattu ni boleh. Orang yang haji tamattu ni boleh puasa kalau dia ada hutang lagi. Dia puasalah 3 hari tu. Lepas tu dia tak boleh 10 buat kat sana, tak boleh ya. 10 hari seterus buat kat sana tak boleh. 3 hari saja kat sana. Dah balik kampung baru dia buat yang 7 hari tu. Macam tu. Kalau tak dapat membayar dam tu lah, tak bayar korban. Tak dapat nak sembelih kambing, mungkin kambing tak ada, ya, ataupun terlampau mahal, dia tak mampu. Jadi kenalah puasa 3 hari kat sana. Ya, kemudian 7 hari balik kampung. Ya. Jadi jumlahnya 10. Ya. Okey ya, kita sampai situ dulu. Akan datang kita boleh sambung lagi bab ini, ya, sekurang-kurangnya dapat ya perkara-perkara yang kita manfaatkan daripada pelajaran ini, insya-Allah. Ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah. Oke, sama.